أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير صدق الله العظيم واجعله لنا هجتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam episod yang terbaru, episod 117 pada Ramadan yang ke-18 pada hari ini untuk sama-sama kita melihat halaman yang ke-35 menyelusuri kepada hidayah demi hidayah daripada surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan ruang, Allah memberikan peluang kepada kita semua untuk sama-sama mengikut kepada siratul mustaqim dan moga-moga ianya kekal hingga sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas, menjengah ke 20 Ramadan Ya, kita dah menuju ke separuh ketiga. Separuh ketiga. Juga separuh ketiga, bahagian ketiga daripada Ramadan yang kita doakan semua terus memecut Ustaz ya. Kalau menangnya itu adalah bila di hujung, bukan di awal. Betul. Dan kalau kita bercakap tentang doa kita untuk mendapat husnul khatimah juga adalah penghujung yang baik dan istilahnya never too late. Never too late. Tak pernah ada yang kata saya inilah lambat untuk tadabbur Quran, baru tahu bila umur dah begini. Sebenarnya selagi hayat di kandung badan itu adalah peluang yang Allah berikan. Dan mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat 220 dan ayat 221, iaitu pada ayat 220 yang sudah pun kita lihat sebahagiannya sebelum ini, pengurusan harta anak yatim ya. Ini salah satu daripada poin besar yang perlu diperjuangkan dalam kita menuju hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke 221, hukum pernikahan lelaki musyrik dengan wanita beriman dan sebaliknya ya. Ini adalah kesinambungan untuk memahami peraturan demi peraturan dalam juz yang kedua sebelum kita berganjak kepada juz ketiga nanti yang banyak bercerita tentang infak, tentang hutang, tentang elemen-elemen ekonomi yang ada kaitan dengan perjuangan bagi umat Islam ini sendiri. Mari kita sama-sama kita baca ayat 220 dan 221 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Safazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa khabar ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Moga-moga terus bersemangat dan terus dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memasuki 10 fasa yang terakhir ini, 10 hari yang terakhir, hari ini 18 insya-Allah Safas ya. Kita ada kurang lebih dalam 11-12 hari lagi, dan inilah masa untuk kita nak pecut subhanallah. Moga-moga terus bersemangat insya-Allah dan kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari-hari kita di sepanjang Ramadan Al-Mubarak ini, hari-hari kita ditemani dengan pengajian Al-Quran dalam My Quran Time. Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini kita berada di halaman 35. Kita bersama dengan siapa di studio? Ya, kita nak baca hari ini, nak belajar sama-sama dengan tetamu kita dari kumpulan kumpulan wanita tautan ukhuwah section 18 Shah Alam. Apa khabar?
Alhamdulillah, sihat semua. Alhamdulillah, macam puasa je. Alhamdulillah, macam puasa. Dan juga tak lupa Safas. Ya. Ya. Kumpulan istiqamah Kumpulan kita. istiqamah kita. Babak. Tu dia semua Kedah nah. Rasa duk salam semua ni. Subhanallah, alhamdulillah. Bersama senantiasa menemani My Quran Time. Alhamdulillah. Jadi kita nak baca panjang juga Safas ya. Ya. Kurang lebih dalam separuh muka surat. Separuh muka surat. Ayat 220 sehingga ayat 221. Kita cuba permulaan ini dengan bacaan. Saya nak cuba Safar baca macam Syekh Mahir sikit. Okay. Tak tahulah Mahir Bangi ke jadi Mahir Kli ke, tak tahu. Wallahu a'lam. Kita cuba bacaan Syekh Mahir Al-Mu'iqli dengan lagu Bayati kalau tak silap insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-220 dan 221. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tarmizi. Panjang Ustaz ya. Surah. Insya-Allah. Ya, dan pada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, ya harapnya terus dapat membaca, mengikuti dengan baik. Ayat yang ke-220 ini kesinambungan yang sudah pun kita bincangkan, bagaimana istilah tatafakkarun Ustaz ya. Di hujung ayat 219 itu, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Biasanya dibacakan bersambung Ustaz ya. Kerana apa? Kerana tatafakkarun itu adalah kita berfikir secara mendalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Fikir pasal apa? Pasal infak ya. Biasanya bercakap tentang kehidupan di dunia ni biasanya orang biasa je Ustaz ya, fikir mendalam, nak bayar bil hujung bulan, nak bagi anak belanja, nak bayar yuran itu ini, termasuklah kalau bulan puasa ni nak beli makanan kalau beli, ataupun nak beli barang-barang di dapur untuk dimasak nanti. Jadi bab dunia ini orang sentiasa berfikir secara automatik Ustaz ya. Dan lebih daripada itu, kalau orang yang nak berjaya di dunia ini perlu berfikir secara mendalam untuk mendapatkan sumber keuangan yang baik untuk
untuk digunakan bagi kehidupan di dunia ini. Nak beli kereta baru, ada yang kata saya nak tukar kereta baru, langsir baru, sofa baru, macam-macam baru sempena nak hari raya, kan. Ada orang yang fikir mendalam pasal bab-bab dunia ini walaupun tak semestinya kena tukar baru, Ustaz, kan. Syawal adalah bulan untuk kita bertakbir dan juga meraihkan kesyukuran. Dan yang lama pun masih okey. Baik. Tetapi Allah berikan fid dunia dikaitkan dengan akhirah, kerana kalau dah gunakan cara berfikir mendalam pada dunia, perlulah untuk kita ini berfikir secara mendalam bagaimana untuk memastikan akhirat kita itu sentiasa di top up, Ustaz, ya. Akaun akhirat itu kena selalu di top up dari masa ke semasa. Kalau setiap hari kita mungkin beli makanan ataupun masak makanan dengan duit yang ada, memberi nafkah kepada keluarga, bagaimana kita ingin membina daerah syurga nanti, maka itu memerlukan pemikiran yang mendalam. Bukan sekadar kalau dah Islam, Ustaz, ya, automatik masuk ke dalam syurga, tak payah fikir-fikir. Kalau sekadar solat, baca Quran begitu sahaja, tak buat apa isi Al-Quran, masuk syurga. Bukan begitu. Ia perlu difikirkan secara mendalam dan perlu dilaburkan. Ada yang hantar anak belajar untuk pastikan 4 tahun itu belajar betul-betul, Ustaz, ya. Pelaburan untuk agama, untuk kita gunakan memahami Al-Quran, itu juga memerlukan pelaburan. Dan inilah bahagian awal daripada ayat 220 yang kita ingin sambung pertanyaan sahabat yang amat sensitif tentang satu perkara, iaitu anak yatim. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. السلام عليكم. خلينا نحتفل بورلد قرآن اور 1 ঘন্টা কোরআনের সাথে Levende Ramadan. Odnos, no? Pline Stogdana Aprila. On the 2nd Ramadan, 13 April 2023. 从中午12点到1点，用1小时来诵读《古兰经》。 From 12 p.m. until 1 p.m. bersama BC Surah Al-Insan. Memanusiakan umat. Humanizing the Ummah. Adam al-Rahmah. 来阅读，来理解。Word of compassion. Interact with the Al-Quran. Read. Understand. Criminality. Effort. Proto Army. PPZ. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. في حديثي بالسيد منير سكنام. وانضم معنا. 请加入我们。 চলো আমাদের সাথে আসো। Venez regarder. Come and join us. Mari Indonesia datang dan bergabung dengan kami. Malaysia, mari sertai kami. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير صدق الله العظيم.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 220 dan ayat 221, dan sebentar tadi sudah pun kita melihat pada bahagian pertama fid dunya wal akhirah, kesinambungan cara berfikir para sahabat yang dibentur oleh Al-Quran. Apabila mereka bertanya tentang infak, maka jawapannya al-afu, sesuatu yang lebih Ustaz ya. Maksudnya dah semua perkara wajib sudah pun telah dinyatakan ataupun telah ditunaikan, maka apa yang lebih itulah yang perlu diinfakkan, dan mindset itulah yang perlu dibina dalam kehidupan kita seharian, dan ini memerlukan kepada deep thinking ya, pemikiran mendalam untuk kita. Kadang-kadang bercakap tentang dunia ada bajet Ustaz kan, bajet personal, bajet keluarga, bajet negara, bajet untuk akhirat pun kena ada bajet ya. Kalau kita tak letak bajet untuk makin membaiki solat kita, Quran kita, ataupun bajet untuk membina keluarga kita lebih lagi mengikut pada panduan Al-Quran, maka akhirnya Ustaz mungkin bab belajar sampai degree ijazah okey, tapi Quran tak pandai baca. Kan, ataupun Quran tak faham pun sampai ke sudah, disebabkan apa? Tak ada bajet ya, tidak pun dirancang, dan inilah yang diseru dalam ayat 220 pada bahagian pertama. Baik. Kemudian para sahabat amat sensitif ya setelah bertanya tentang addiction ya, ketagihan pada arak, kepada judi. Mereka bertanya tentang infak sekali lagi. Mereka bertanya juga kepada Nabi tentang yatama, kerana dalam surah yang pernah turun, kalau kita lihat surah Baqarah ini turun selepas di Madinah Ustaz kan. Sebelum itu ada surah-surah Makkiyah yang menjelaskan, salah satunya wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, jangan kamu dekati harta anak yatim, ataupun innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman ya, sesungguhnya ada orang yang memakan harta anak yatim ini secara zalim. Jadi mereka takut, akhirnya apa? Dia buat dapur berbeza Ustaz. Dapur untuk anak yatim ya, macam contohnya pak cik jaga anak saudara dia yang ayahnya meninggal, jadi dia letak dapur untuk anak yatim, masak semua bajet daripada anak yatim, untuk anak yatim, yang satu lagi bajet dapur lain ya. Ataupun ada yang mereka kalau masak tu masak lebih ya, pasal apa? Mereka tak nak termakan yang bahagian anak yatim, tapi pasal anak yatim kan belum balik lagi, makan sikit, akhirnya membazir. Jadi ada banyak perkara yang dibuat oleh para sahabat respon kepada ketakutan untuk makan harta anak yatim. Jadi apakah jawapan yang diajar Allah kepada Nabi untuk disampaikan? Qul islahul lahum khair ya, membaiki, melaksanakan kebaikan pada mereka itu adalah lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum ya, jika kamu bercampur gaul dengan mereka, makan bersama mereka, itu adalah saudara kamu juga. Jadi dibenarkan, tak payahlah nanti ini nasi anak yatim, ini anak nasi saya, bukan ya. Kalau katakan pak cik menjaga anak yatim dalam satu rumah, tak payah buat dua dapur, tak payah buat apa? Dua kuali, dua meja, tak payah ya. Walaupun sahabat pernah melakukan perkara ini, respon kepada seruan Allah ya, amaran daripada Allah agar jangan memakan harta anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, iaitu Allah mengetahui siapa yang ada agenda jahat dan ada agenda yang baik. Jadi bila Allah tahu, bukan maksudnya Allah tahu tak apalah saya buat jelah apa yang saya nak buat ya. Pengurus anak yatim tak apalah saya ambil lah gaji sampai 35,000, anak yatimnya makan nasi perang contohnya kan. Bukan begitu. Ideanya ialah kita bila tahu Allah tahu, maka kita cuba untuk menjadi orang yang muslih, yang akan terus baiki sistem pengurusan kalau ada rumah anak yatim. Tetapi sebenarnya dalam sejarah anak yatim ini dijaga oleh ahli keluarga Ustaz ya. Kalau katakan suami isteri, si ayah itu kan meninggal, sebenarnya tanggungjawab anak dia itu adalah kepada dia punya pakcik dia sebelah lelaki kan. Semua wali dia sebelah lelaki itu yang bertanggungjawab, bukannya semudah itu dihantar ke rumah anak yatim. Dan perkara ini Allah menyatakan walau sya'allahu la'anatakum ya, kalau Allah nak, Allah boleh susahkan kepada para sahabat, kepada kita semua, tetapi Allah sudah mudahkan. Tapi bila Allah mudahkan ini, innallaha azizun hakim, Allah ini maha berkuasa, jangan main-main dengan harta anak yatim ini, dan Allah ini amat bijaksana ya. Dan salah satu daripada kebijaksanaan Allah ini memberikan solusi kepada kepayahan Ustaz menjaga anak yatim sebentar tadi. Dan inilah ruang ataupun peluang untuk sama-sama kita baiki dan sensitif kepada anak yatim dalam ahli keluarga kita ataupun dalam masyarakat kita. Mari sama-sama kita baca daripada wa yas'alunaka 'anil yatama sehingga akhir ayat 220 untuk
pastikan kita jangan memandang enteng kepada satu golongan iaitu anak yatim, kerana anak yatim ini adalah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Ada satu nasyid sebenarnya, Nabi anak yatim, tapi belum sekarang. Belum sekarang. Okey, baik. Sekejap lagi. Kita nak baca dulu, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian. Air tak ada. Oh ya. Puasa start kata. Kan ayat yang ke-220 kita nak baca daripada wa yas'alunaka 'anil yatama sehingga azizun hakim. Ayo kita cuba baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-220 untuk kita memahami. Jika kita cuba melihat kepada muka surat yang ke-33 dan 34 bercerita tentang perjuangan Ustaz ya. Al-Quran adalah kitab perjuangan dan apa kaitan dengan anak yatim? Rupa-rupanya bila bercakap tentang muka surat 34 banyak tentang qital, tentang perjuangan di medan perang, ada ayah-ayah yang sudah pun syahid. Masya-Allah. Jadi masyarakat Islam, masyarakat yang membaca Al-Quran ini amat-amat peka kepada selain daripada apa yang saya nak infakkan pada ahli keluarga saya, tapi saya ada juga rakan-rakan jiran sebelah yang mungkin ayahnya sudah tiada. Ya, dan keprihatinan sosial inilah yang digambarkan dengan pertanyaan para sahabat, wa yasalunaka 'anil yatama. Dan kalau tidak Ustaz ya, kesannya ialah orang masing-masing dah ada ibu, ada ayah, mereka tak kisah pasal orang lain. Betul. Ya, dan dia rasa bahawa nanti si ayahnya akan terus kekal hidup kan. Jadi kita apa kisah dengan orang lain. Tapi kena ingat bahawa walaupun tidak di medan perang, mungkin si ayah itu meninggal kerana sakit ke kerana apa sahaja sebab. Jadi masyarakat Islam yang bersama dengan Al-Quran ini amat prihatin dengan anak yatim agar suasana itu menyebabkan makin efisien lagi menguruskan anak yatim tersebut. Kalau tidak, kalau kita zaman sekarang Ustaz kan, tengok macam hampir semua keluarga ada ayah, tak payah kot kita prihatin pada anak yatim. Pasal si isteri merasakan bahawa suaminya akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau si suami dia dah meninggal, katakan ada anak baby kan yang belum balik lagi yang yatim, pada waktu itu barulah terkontang-kanting bagaimana si anak ini akan diperjuangkan. Dan kalau kita maklum bahawa siapakah pejuang utama bagi anak yatim ini adalah wali ataupun ahli keluarga si suami. Kan, adik dia ke, abang dia ke, pak cik dia ke, ayah ke, datuk dia, itu kumpulan pertama yang perlu berjuang untuk menjaga, menggantikan si ayah yang sudah pun meninggal. Tetapi praktisnya Ustaz ya, dalam masyarakat kita ini kadang-kadang dia serah rumah anak yatim satu, ataupun dia daftar dekat Jabatan Kebajikan dan harapkan itulah dia punya dana duit hari raya nanti daripada masyarakat, begitu sahaja ya. Padahal sebenarnya perjuangan anak yatim ini adalah satu sistem yang holistik yang perlu diberikan perhatian, dan apatah lagi bila muncul banyak ayat tentang harta anak yatim di dalam Al-Quran, salah satunya pada ayat yang ke-220. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ya, perkataan yang kita berikan perhatian khalata ya, daripada tukhalituhum itu maksudnya ikhtilat ataupun bergaul, bercampur.
6 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Kahf, menunjukkan bahawa dibenarkan untuk pakcik, makcik bergaul dengan si anak yatim satu. Tapi lebih daripada itu ialah harta, makanan yang ada boleh makan sama-sama Ustaz ya. Cuma jangan sampai ada agenda untuk rembat kan, nak pergi kaut semua harta anak yatim tersebut. Itu sebab saya jaga anak yatim ini. Itu sudah tentu mengundang kepada azab yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Makkah Mukarramah. Ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ayahnya meninggal dunia, ketika Nabi di dalam kandungan. Alangkah sedih pilunya, ibunya menjaga baginda. Muhammad Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Safas. Ya. Seperti yang Safas sebut tadi, Safas, jangan sekali-kali anak-anak yatim merasa bahawa bernasib malang dan sebagainya.
Bahkan itulah sebenarnya Nabi SAW itu sebenarnya anak yatim. Anak yatim. Subhanallah. Jadi itu satu perjuangan Ustaz ya. Al-Quran adalah kitab perjuangan keadilan dan juga anak yatim ini kalau tidak diperjuangkan ia akan boleh merosakkan satu masyarakat itu. Tetapi bila diperjuangkan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesan baiknya itu ya akan menyebar ke seluruh dunia dan salah satunya kita mendapat hidayah ini adalah daripada seorang anak yatim. Allahu akbar. Subhanallah, betul Safas. Jadi insya-Allah subhanallah moga-moga menjelangnya kita kata di akhir-akhir Ramadan ini jangan kita sekali-kali lupa Safas Betul. Apa ni orang-orang ataupun anak-anak yatim, bahkan kalau ada di kalangan keluarga kita. Betul. Perlu kita ambil beri dan kita kena faham bahawa anak yatim bukan asnaf. Ya, ada 8 kategori asnaf tu. Kalau ada yang kata saya ni ada duit zakat ni, kan, saya nak bagi pada anak yatim. Anak yatim tidak layak menerima asnaf, ya, dia layak menerima hadiah ataupun infak ataupun wakaf tadi, kan. Jadi perlu diperjuangkan, cari duit, ya, kita ambil bahagian untuk mendekati kepada anak yatim dalam keluarga kita ataupun dalam qaryah kita. Kita ucapkan tahniah pada masjid-masjid kan yang membuat program. Tapi bukan bagi makanan je Ustaz. Kan? Bukan bagi duit saja tapi bagi pendidikan kasih sayang. Itu yang lebih berharga selain daripada hadiah duit raya lah. Yang itu okeylah juga kan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fas. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak biasa kita nak singgah seketika ke segmen tajwid. Kita nak ulang kaji hari ini. Kita fokus kita dalam ayat yang ke-220, iaitu kita nak melihat kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul islahul lahum, qul islahul lahum, iaitulah pada ayat ataupun kalimah islahul lahum bertemu dua huruf yang baris depan dhammatain, hun bertemu dengan lam, jadi apakah hukum dia? Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah, bukan ma'al gunnah. Sure Ustaz kata. Idgham bila gunnah, masukkan bunyi tanwin ke dalam huruf lam tanpa dengung. Tanpa dengung. Qul islahul lahum khair. Cuba 1, 2, 3. Qul islahul lahum khair. Wah, Masya Allah. Sekali lagi. Qul islahul lahum khair. Qul islahul lahum khair. Masya Allah. Idgham bila ghunnah. Berapa harakat? Jangan harakat. Ustaz ni ada je kan? Tak ada harakat. Jangan 2 harakat. Jangan. Yang tu ma'al ghunnah. Yang tu idgham ma'al ghunnah, dengung 2 harakat. Yang ni tak ada panjang, tak ada dengung pun tak ada. Jelaskan atau masukkan bacaan, bukan jelaskan, masukkan bacaan tu ke dalam huruf lam. Satu lagi kawan dia apa? Lam dengan ra. Bagus. Lam dan juga ra. Baik. Jadi tak boleh baca qul islahul. Lama dia pegang. 2 hari 2 malam. Jadi jangan salah. Islahul lahum terus. Baik, itu satu. Kemudian kita nak melihat dalam ayat yang ke-220 ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kita nak lihat huruf kha. Jarang-jarang kita sebut. Iaitulah pertama pada kalimah wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, satu. Dan yang kedua khair, jumpa lagi kha. Yang ketiga wa in tukhalituhum, 3. Yang keempat fa ikhwa, jumpa lagi fa ikhwanukum. Jadi dalam ayat yang ke-220 ni ada 4 kalimah yang melibatkan huruf kha. Maka kita kena kenal pasti terlebih dahulu di manakah tempat keluarnya huruf kha, dekat mana? Upper throat. Sya'alam. Permulaan rongga kerongkongan kita, atas, bahagian atas. Permulaan rongga kerongkong kita, kan? Kha, sebut kha. Kha, khi, khu, akh, ikh, amboi. Kan? Bagus. Kan? Dia biasa kalau nak kha ni dia macam nak, kita kata apa Safas? Macam nak meludah kan? Ataupun kita nak buang kahak ke apa kan dia. Hanya tu. Cuba.
Amboi. Ramadan kan? Ramadan ni. Subhanallah. Okey. Jadi itu huruf kha. Jadi bila kita sebut tu jangan tertukar dengan ha. Qul islahul lahum khair. Dia kata tengok dia tukar dengan ha lah. Ha bawah dia, kan? Ha middle throat. Kha upper throat. Allah mengada betul ustaz dia kata ini. Jangan sekali Ustaz Faz. 18 Ramadan. Betul. Masya-Allah. Kan? Okey. Sempena nuzul Quran ya. Sempena nuzul Quran subhanallah. Okey, sekali lagi. Pada kalimah al-awwal akhirah. Cuba. Wal akhirah. Bagus. Khair. Wa in tukhalituhum. Cuba. Yang ni huruf yang sukun pula. Fa ikhwanukum. Okey, kalau tanya saya antara yang paling mencabar kedudukan huruf kha tu iaitulah pada huruf yang sukun ketika dia baris mati. Contoh fa ikhwa tu banyak yang baca kadang-kadang dia tukar ha. Fa ihwa, fa ih jadi ha. Dia tak ada tu tak ada. So kena hati-hati dan kita nak cuba menghafal ayat yang ke-220. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fid dunya wal akhirah. Cuba. Fid dunya wal akhirah. 3 je. Fi ad-dunya akhirat. Kan. Fid dunya wal akhirah. Terus tengok depan. 1 2 3. Fid dunya wal akhirah. Subhanallah, sambung. Wa yas'alunaka 'anil yatama. 1 2 3. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Senang juga 3 je. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Cuba. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Sekali lagi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Okey, cuba. Tengok depan. Nanti sabar. Sabar. Okey, cuba tengok depan. 1 2 3. Fid dunya wal akhirah. Aywa. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Masya Allah. Sambung sikit lagi. 4 kalimah. Qul islahun lahum khair. 4 kataan. Qul islahun lahum khair. Cuba. Qul islahun lahum khair. Qul islahun lahum khair. Qul islahun lahum khair. Qul islahun lahum. Masya Allah. Qul islahun lahum khair. Cuba. Qul islahun lahum khair. Masya Allah. Okay, kita cuba daripada awal. Fid dunya. 1 2 mula. Fid dunya wal akhirah. Aywa. Wa yas'alu. 1 2 3. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahun lahum khair. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Puasa Ustaz, dia kata. Barakah Al-Quran. Semua Allah dapat ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan hafaz. Dah kurang-kurangnya dah satu baris hafaz. Ya. Satu baris ni walaupun satu baris tapi dia sangat bernilai dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana ia adalah kalam Allah. Bukan kita hafal buku apa tak. Ini Al-Quran, maka pasti nilai dia di sisi Allah SWT sangat-sangat tinggi. Maka kita doa pada Allah, moga-moga Allah terus memudahkan kita untuk kita hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Nak hafal lagi? Selepas ini insya-Allah kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran
salat, infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. চলো উদযাপন করি ওয়ার্ল্ড কোরআন আওয়ার। 1 ঘন্টা কোরআনের সাথে 22 রমজান 13 এপ্রিল 2023 বছর 12টা থেকে 1টা পর্যন্ত আমরা কোরআন বসাবো। সূরা আল ইহসান হিউম্যানাইজিং দ্য উম্মাহ। আল কোরআনকে আমরা দয়ার জগত মিলাবো। পড়ো, বসো, জগতন করো। চলো আমাদের সাথে আসো। And his messengers without delay, for those who are loyal and true will be rewarded with واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami pada ayat 220 dan 221 di mana kita sudah pun melihat dan cuba menghafaz ayat 220 Ustaz ya. Dan kita nak masuk pada ayat 221 yang agak panjang iaitu ayat yang berkaitan dengan pendidikan sebenarnya ya. Kalau kita tengok anak yatim pada ayat 220 itu bukan sekadar pasal harta yang ada itu adalah untuk memastikan pendidikan bagi si anak yang kematian ayah ketika belum lagi balik ataupun belum lagi usia matang Ustaz ya, perlu diperjuangkan dalam masyarakat. Apalagi pendidikan yang perlu diperjuangkan adalah bagi seorang wali untuk menjaga kepada anak perempuannya ketika ingin bernikah bersama siapa, ataupun kalau ada anak lelaki, siapakah yang akan yang menemankannya dalam hidup agar perjuangan tauhid itu terus diangkat di dalam kehidupan. Ayat 221 terus kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Ada satu ayat lagi panjang Masya-Allah. Baik, jom kita terus baca ayat 221 dengan murattal Hijaz. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 221, agak panjang Ustaz ya. Banyak pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Wala tankihu, bukan wala tunkihu Ustaz ya. Berbeza ya. Kalau wala tunkihu itu jangan menikahkan. Betul. Ya. Tetapi ini jangan kamu menikahi al-musyrikat. Maksudnya apabila ayat ini turun adalah kepada orang lelaki lah Ustaz ya, kepada orang lelaki beriman, iaitu jangan kamu menikahi wanita musyrik sampailah dia wanita itu beriman. Ya, itu adalah asasnya. Kemudian wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabatkum, ya, iaitu dan hamba wanita yang beriman itu lebih baik daripada musyrikah, ya, iaitu seorang wanita yang syirikkan Allah, yang tidak percaya kepada Allah, walaupun cantik, walaupun berharta, tetapi itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Dan dalam hal ini asbabun nuzul Ustaz ya, Abdullah bin Rawahah ini ada hamba wanita kulit hitam, ya, kemudian dia nak membebaskannya pasal adalah dia tertampal lebih kurang begitu, dia nak bebaskan dan kemudian dia mengahwini kepada wanita tersebut. Jadi adalah orang komen, dia kata apa pasal pula ambil dia kan, ambillah orang lain yang lebih cantik apa sebagainya, tetapi tidak beriman. Wanita kulit hitam ini dia salehahnya dan sebagainya. Jadi ini adalah ayat yang turun untuk menjelaskan apa yang dibuat oleh Abdullah bin Rawahah itu adalah tepat untuk diteruskan. Kemudian Allah mengingatkan wala tunkihul musyrikin, ya, iaitu janganlah kamu menikahkan. Tunkihu Ustaz ya. Kalau tangkihu itu kamu menikahi, tunkihu menikahkan al musyrikin dengan lelaki musyrik. Bahaya barisnya. Ya, baris itu memang memberi kesan Ustaz ya. Kalau tidak nanti tapi macam mana pula menikahkan dengan lelaki musyrik yang Allah bercakap pada orang lelaki. Maksudnya ialah kepada ayah si perempuan. Ya, nak ceritanya apa? Dalam hubungan pernikahan satu suami isteri, bakal suami isteri itu yang kena bercakap Ustaz ya, sebenarnya ialah bakal suami dengan bakal bapa mak mertua, bakal bapa mertua. Itu yang bercakap tadi. Itu sebabnya wala tunkihul musyrikin ini, jangan kamu menikahkan anak perempuan kamu kepada lelaki musyrik. Ini adabnya di dalam kaedah di dalam Islam. Bukannya si bakal mak mertua cakap pada bakal si suaminya, si suami anak je kan, ataupun si anak cakap dengan bakal isteri, bakal suami bercakap terus kan, untuk menentukan segala-galanya. Itu lagilah tidak tepat. Jadi perjuangan bagi bapa-bapa yang ada anak perempuan ialah perlu ada apa istilahnya, family talk. Kan si anak perempuan boleh cakap, abah saya sebenarnya minat pada dia lah abah. Dia kena ada conversation ataupun dialog sampai tahap begitu. Kerana apa? Kerana si ayah itu yang perlu menjadi sebagai mediator, sebagai perantara untuk bercakap dengan bakal suami. Kerana bila berkahwin, bila aku terima, ya, bila aku terima nikahnya itu maksudnya amanah daripada si wali, ayah si perempuan, akan berganjak kepada si suami itu tadi, ya. Kesan kalau tidak berlaku perkara ini, apa berlaku ialah kadang-kadang Ustaz ya, kalau ada masalah dengan si isteri, ya, suami ada masalah dengan isteri, si isteri tidak berani nak bercakap masalah itu kepada wali dia, iaitu ayah. Ya, dan si ayah pula susah nak bercakap dengan bakal suami ni pasal dia rasa macam saya tak pandai lah nak cakap dengan suami awak urus sendirilah. Kan, itu kesan apabila kita melihat pada perkataan wala tunkihul musyrikin, walaupun itu adalah satu peraturan jangan menikahkan anak perempuan kepada lelaki musyrik, tetapi ada banyak maksud di sebalik perkataan wala tunkihul musyrikin, dan Allah tidak menyatakan pada orang perempuan yang nak kahwin jangan kamu menikahi kepada
kepada al-musyrikin. Kalau tidak perkataannya akan jadi wala tankihul musyrikin. Tetapi Allah tidak address sama sekali, Allah tidak sampaikan kerana bukan peranan bagi anak perempuan itu untuk bercakap terus kepada bakal suami. Kemudian Allah menyatakan wala abdum mukmin khairum min musyrik, ya, hamba yang beriman lelaki itu adalah lebih baik daripada yang mensyirikkan Allah walaupun handsome, ya, apa sado, kan, keretanya menjala. Jangan sampai itu lebih tinggi daripada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Orang-orang ini mengajak kepada api neraka. Ulaika yad'una ilan nar, padahal Allah mengajak kita kepada apa? Kepada suami isteri itu til jannah. Ya, hashtag misalnya mengajak kepada syurga dan keampunan dengan izinnya, dan Allah bawakan perkara ini untuk seluruh manusia, ya, bukan hanya untuk orang beriman agar dapat pelajaran. Pasal apa? Pasal sebenarnya Allah nakkan semua manusia ini ke syurga. Itu mesej penting dalam ayat 221 ini, dan kaedahnya ialah jangan syirikkan Allah, terus bina keluarga atas dasar iman, dan pemilihan bagi sebuah keluarga, bagi sebuah perkahwinan itu perlu diuruskan oleh wali bagi si perempuan bersama dengan bakal suami. Itu yang akan mensejahterakan bagi masyarakat ini. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita bergaul dan menguruskan anak yatim sebaik-baiknya dengan niat al-muslih, untuk membaiki keadaan. Yang pertama. Yang kedua, tidak ambil harta anak yatim untuk tujuan peribadi. Itu yang kita belajar daripada ayat 220 sebentar tadi. Dalam masa yang sama ialah kita perlu gunakan duit kita, harta kita untuk memperjuangkan anak-anak yatim dalam keluarga masyarakat kita. Yang ketiga, penting untuk memilih pasangan yang beriman sebagai suami dan isteri, dan ini sudah tentunya ada kaitan dengan peranan bapa kepada anak perempuan yang beriman dan peranan bapa dan ibu kepada lelaki yang beriman yang ingin memilih pasangan dalam kehidupan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan pada hidayah daripada Allah, bukan hanya mengikut kepada minat ataupun kecenderungan individu semata-mata. Kita berdoa, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini, di penghulu segala bulan ini, di saat kami berada bersama dengan kalam Al-Quran ini, ya Allah, kami memohon mengadu merayu kepadamu agar diampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, bersihkan hati kami, ya Allah, agar hati kami mudah menerima petunjuk dan hidayah daripadamu, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, sedikit usaha kami ini, ya Allah, untuk mendalami Al-Quran ini, ya Allah, membawa kepada rahmat dan juga keberkatan hidup kami di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti, ya Arhamar Rahimin. Perkenankan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita dan kita jelas daripada dua ayat sebentar tadi. Selepas ini Ustaz, ya, kalau ada bagaimana wanita yang ada orang nak masuk Minang, tolong cakap dengan ayah ataupun abang saya, jangan sekadar dengan saya. See my dad, See my dad. Dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين